Hai, Assalamualaikum kelas. Hari ini cikgu akan guna video untuk mengajar topik kali ini sebab untuk bagi kamu lebih mudah faham. Cikgu akan ajar hari ini mitosis dengan meiosis. Sebelum cuti hari tu, cikgu dah ajar kamu apa itu kromosom, DNA, cikgu dah ajar kamu pewarisan dan juga cikgu dah ajar kamu mitosis. So, kali ni cikgu nak ulang sikit mitosis tu apa untuk bagi kamu ingat. Mitosis tu apa? Mitosis tu adalah satu proses pembahagian sel untuk kita hasilkan dua sel anak, di mana sel anak itu mestilah mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan sel induk. So, dua sel anak tu bukan bermaksud kita nak hasilkan anak, tapi sel. Kita nak hasilkan sel. Sel induk tu apa? Sel induk tu adalah sel asal dia. Katakan sel induk, ini sel induk, dia mempunyai dua kromosom. Kemudian dia akan melalui proses mitosis, iaitu pembahagian sel. So, dia akan hasilkan dua sel anak satu, sel anak dua. Dan sel ni mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan sel induk, iaitu dua. So, ini maksud mitosis, mempunyai dua sel anak, satu, dua. Dan setiap sel tu mempunyai kromosom yang sama dengan induk. Bilangan kromosom dia sama dengan induk. Ini adalah sel induk. Kita tengok apa yang berlaku di dalam mitosis. Apa fasa-fasa yang ada dalam mitosis? Ada 4 fasa semuanya, iaitu primat, profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Kita tengok dulu profasa. Ini adalah sel. Dalam sel, kita ada, yang ini kita kenali dia sebagai kromatid. Apa yang berlaku dalam profasa? Kromatid ni akan mengganda dua menjadi kromosom. So, apa yang jadi dekat dalam profasa? Kromatid mengganda dua menjadi dua kromosom. Next kita tengok metafasa. Apa yang berlaku dalam metafasa? Metafasa apabila kromosom ni akan berbaris di tengah-tengah yang kita kenali dia sebagai khatulistiwa sel. Waktu ni kromosom, tengah-tengah ni kita kenali dia sebagai centromer. Centromer ni akan diikat oleh gentian dan disambung oleh centriole. So, centriole ni akan ikat kromosom dekat tengah-tengah ni centromer. Next, kita tengok anafasa. Apa yang berlaku dekat anafasa ialah apabila kromosom ini akan berpisah dan membahagi dua. Dia akan berpisah membahagi dua. Satu akan pergi ke sebelah kanan dan satu lagi akan pergi sebelah kiri. Dia akan berpisah dan bergerak ke dua kutub yang berlainan. Last sekali adalah telofasa. Lepas kromosom berpisah, bergerak ke dua kutub berlainan, sel ni akan mula membahagi dua. So, yang ini akan pergi ke kiri dan akan pergi ke kanan. So, dia akan membentuk dua sel yang membahagi dua. So, terjadilah dua anak sel yang mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan induk. Induk dia kita tengok dekat profasa. Ada dua kromosom. Sama tak dengan telofasa? Ada dua sel anak. Sel anak satu, sel anak dua. Bilangan kromosom dia pun ada dua, sama macam sel induk. Next, kita akan masuk meiosis. Meiosis ni apa? Meiosis ni sama juga mitosis, iaitu proses pembahagian sel, tapi dia akan hasilkan 4 sel anak, di mana setiap sel anak tu mempunyai bilangan kromosom separuh daripada induk. Katakan ini sel induk, dia mempunyai 2 kromosom. Meiosis dia akan hasilkan 4 sel anak. 1, 2, 3, 4. Bilangan kromosom dia separuh daripada sel induk. Maksudnya masing-masing setiap sel anak tu mempunyai bilangan kromosom dia satu. Sebab separuh daripada 2 adalah satu. So, ini adalah maksud meiosis.
Okey, beza mitosis dengan meiosis adalah meiosis ada dua pembahagian sel iaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Maksud dekat sini, meiosis punya proses lebih panjang daripada mitosis. Sebab apa? Meiosis ada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Kemudian dia sambung terus pergi ke meiosis 2. Dia akan pergi ke profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan last kali telofasa 2 untuk hasilkan 4 sel anak. Kita terus tengok meiosis 1 iaitu fasa pertama dia adalah profasa 1. Profasa 1 adalah satu proses yang paling penting sekali dalam kehidupan kita iaitu di mana berlaku apabila dua kromosom akan duduk berpasangan. Kita kenali dia sebagai kromosom homolog. Tengok kat sini kita nampak biru ni duduk dengan kelabu, merah ni duduk dengan kuning. Dia duduk secara berpasangan. Okey, dekat sini berlaku pindah silang. Pindah silang tu apa dia? Apabila dua kromosom ni dia bertindih. Kamu tengok kat sini, kuning ni bahagian atas ni dia bertindih dengan merah, yang kelabu dengan biru ni dia bertindih dekat bahagian bawah. So, pindah silang ni apa dia? Adalah proses di mana dia tukar bahan genetik. Merah bagi kuning, kuning bagi merah. Sama juga ke atas ni, biru bagi kelabu, kelabu juga bagi biru. Dia tukar bahan genetik. Okay, kita tengok dekat sebelah ni. Contoh kat sini, yang kromosom besar ni, cikgu bagi contoh. Okay, ada dua kromosom homolog duduk berpasangan, kuning dengan biru. Okay, kat sini dia berlaku pindah silang. Okay, biru bertindih dengan kuning. So, dia akan bagi tukar genetik biru ni kepada kuning. So, tengok kat bawah apa yang jadi. Okay, kuning ni akan dapat satu segmen biru. Segmen kecil biru. Sama juga biru ni dia akan dapat satu segmen kuning yang kecil. So, kita kenali dia sebagai proses pindah silang. Proses pindah silang ialah proses pertukaran bahan genetik di mana dia adalah menyebabkan variasi. So, dia berlaku di mana? Dia berlaku di profasa 1. Lepas profasa 1 adalah metafasa 1. Sama macam mitosis, metafasa 1 bila kromosom beratur di tengah-tengah khatulistiwa sel. Okey, kromosom berbaris pada khatulistiwa sel. Okay, dia diikat oleh gentian yang ini sentral diikat dekat sentroma. Next, kita akan pergi dekat anafasa 1. Okay, bila kromosom ni akan tertarik pada dua kutub bertentangan. Yang biru dengan merah akan pergi ke kiri. Yang kelabu dan juga kuning ni akan pergi ke belah kanan. Dia akan pergi ke dua kutub yang berlainan. Last sekali adalah telofasa. Telofasa adalah telofasa 1 apabila sel akan membahagi dua. So, dua kromosom akan pergi ke kiri dan lagi dua kromosom akan pergi ke kanan. Dia akan hasilkan dua sel anak. Sel membahagi. Kita terus pergi dekat meiosis 2. Okay, ini adalah dua sel anak yang terbentuk pada telofasa 1 tadi. Okay. Dia akan pergi dekat profasa 2. Kemudian dia akan terus pergi ke metafasa 2. Ini adalah proses metafasa 2. Metafasa 2 apa yang berlaku dekat kromosom ni? Dia akan berbaris pada khatulistiwa sel. Sama je macam mitosis ataupun meiosis 1. Bila metafasa je, dia akan beratur pada khatulistiwa sel. Okey, dua-dua sel anak ni, dia punya kromosom dia akan beratur dekat khatulistiwa sel. Kemudian kita akan pergi ke anafasa 2. Sama juga, bila anafasa je, kromatid akan bergerak ke arah kutub bertentangan. Masing-masing kromosom ni akan membahagi dua, akan terbelah, terbahagi dua dan dia akan bergerak ke kutub bertentangan. Okey, ini anafasa 2. Last sekali adalah telofasa 2. Telofasa 2 bila sel dah mula membahagi. Okey, masing-masing sel ni mula membahagi, dia akan membentuk 4 sel anak. Okey, ini sel anak 1, sel anak 2, 3 dan juga
4 sel anak. Setiap sel anak ni mempunyai bilangan kromosom sebanyak 2 kromosom. Kromosom 1, 2. Okey, masing-masing ada 2 kromosom. Okey, kalau kamu perasan, okey, setiap sel anak ni dia punya kromosom dia masing-masing tak sama. Yang ini merah dengan biru, yang ini biru ada kelabu sikit, yang ini merah ada kuning sikit. Sama juga macam sel anak yang ni. Masing-masing lain dia punya kromosom. Kita kenali dia ni sebagai variasi. Tu sebab kita semua manusia masing-masing berlainan. Ada yang mata biru, ada yang rambut brown, ada yang darah O, ada yang cap jari kita semua lain-lain. Okay. Ada yang boleh gulung lidah. Kita semua tak sama. Ini adalah disebabkan proses meiosis. So, apa dia perbezaan mitosis dan meiosis? Ada banyak perbezaan dia. Okay, yang pertama, kita tengok berapa bilangan sel anak yang dihasilkan oleh mitosis dan juga meiosis. Okay, mitosis dihasilkan 2 sel anak, manakala meiosis dihasilkan 4 sel anak. Okay. Yang kedua, mitosis punya bilangan kromosom sel anak mestilah sama dengan bilangan kromosom sel induk. Berbanding dengan meiosis, bilangan kromosom sel anak mestilah separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Okay. Untuk mitosis, sel anak mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sel induk ataupun sel mak ayah asal dia. Manakala meiosis, sel anak tak semestinya sama dengan sel induk, boleh jadi berbeza. Okay. Mitosis berlaku di dalam sel soma, iaitu kat dalam badan kita, manakala meiosis berlaku dalam organ pembiakan. Kalau perempuan dekat ovary, kalau lelaki dekat testis. Okay. Mitosis tidak berlaku pindah silang, manakala meiosis berlaku pindah silang. Mitosis kat sini perbezaan dia seterusnya membahagi hanya sekali sahaja, manakala meiosis dia membahagi sebanyak 2 kali sebab kita ada meiosis 1 dan juga meiosis 2. Next, perbezaan dia adalah mitosis tidak menghasilkan variasi, semua sama je. Okay. Tetapi meiosis dihasilkan variasi. Variasi maksudnya cikgu cakap tadi, bila kromosom tu masing-masing berlainan kat dalam setiap sel. Okay. Masing-masing berlainan kat setiap anak sel. Yang ini biru merah, yang ini biru dengan merah, tapi masing-masing ada segmen kecil. Okay. Masing-masing ni kita kenali dia sebagai berbeza, kita kenali sebagai variasi. Okay. Last sekali, kepentingan dia, mitosis, kenapa berlakunya mitosis kat dalam badan kita? Sebab kita nak hasilkan sel-sel baru. Kita nak ganti sel baru, kita nak baiki tisu-tisu yang rosak. Okay. Manakala meiosis, dia punya kepentingan ataupun sebab dia hanya satu je. Sebab kita nak hasilkan gamet. Gamet maksudnya kat sini adalah sperma ataupun ovum. Okey, kepentingan meiosis. Cikgu cakap meiosis untuk hasilkan sel gamet. Sel gamet maksudnya kat sini adalah sperma ataupun ovum. Sperma dihasilkan di testis. Ovum dihasilkan di ovary. Okey, katakan ini ayah, ini emak. Okay. Manusia mempunyai berapa bilangan kromosom? Masing-masing ada 46 kromosom. Yang ini 46 kromosom. Ini ayah, yang ini emak. Okey. Bila ayah dan emak berlakunya proses meiosis, cikgu cakap meiosis. Okey. Meiosis, cikgu cakap bilangan kromosom dia mestilah separuh daripada induk. So, maksudnya dia akan hasilkan 4 sel anak. Yang ini pun 4 sel anak. Masing-masing 23 kromosom. Cikgu cakap separuh. Okey. Ini adalah, untuk ayah, ini adalah sperma. Sperm. Yang ini adalah ovum.
Okey, bila berlaku persenyawaan, katakanlah ayah dengan mak ni berlaku persenyawaan. Okey, 23 tambah 23 dapatlah anak, dapat baby. Okey, bilangan kromosom baby ataupun manusia biasa bila 23 tambah 23 dapatlah 46. So, ini adalah meiosis. Meiosis adalah untuk hasilkan sperma dan juga ovum. Bilangan kromosom dia mesti separuh daripada induk. Kalau induk mak dengan ayah 46, so anak dia masing-masing adalah 23. Ini bukan anak, ini sel anak iaitu sperma. Bila berlaku persenyawaan barulah dihasilkan anak iaitu baby. Faham? Sampai sini saja kelas kita hari ini. Hari ini kita belajar mitosis dan juga meiosis. Cikgu harap kamu boleh faham apa itu mitosis, apa itu meiosis, apa perbezaan dia dan juga apa kepentingan dia. Kalau tak faham, tolong ulang tengok video cikgu ni dan juga baca nota. Jangan lupa untuk jawab kuis. Okey, kuis tu adalah kamu punya PB. Okey, sebarang soalan boleh tanya cikgu. Okay, stay safe everyone dan stay at home. Assalamualaikum.